Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Muhammad Firdaus bin Sen, pensyarah daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Kota Kinabalu. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya mengenai kemampuan pelajar kejuruteraan elektrik di Politeknik Kota Kinabalu untuk membaiki peralatan asas elektrik dan juga elektronik. Jadi mengenai pengenalan tentang kajian saya ini, so matlamat akhir berkenaan dengan latihan peningkatan TVET sebenarnya di Politeknik adalah untuk memberikan pengetahuan juga berkenaan dengan sikap dan kemahiran praktikal untuk pembangunan mampan di kalangan pelajar-pelajar. Jadi latihan intensif sepanjang pembelajaran di institusi adalah berasaskan kepada penghasilan barangan dan juga perkhidmatan yang bukan sahaja relevan kepada diri mereka sendiri, malah juga kepada masyarakat. Jadi pelajar akan memperoleh kemahiran praktikal sepanjang hayat yang memerlukan strategi pengajaran yang berkesan dan juga cekap, kaedah penilaian sesuai dan penggunaan bahan pengajaran seperti alatan, mesin dan peralatan standard bagi memastikan penghasilan graduan yang dikehendaki dengan kemahiran praktikal. Okey, di mana seiringlah. Jadi penyataan masalah bagi kajian saya ini di institusi terutamanya institusi TVET seperti Politeknik, pelajar akan memperoleh kemahiran praktikal sepanjang hayat yang memerlukan strategi pengajaran yang berkesan dan juga cekap. Okay, seperti di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Jadi kaedah penilaian yang sesuai dan penggunaan bahan pengajaran seperti alatan, mesin dan peralatan standard untuk memastikan penghasilan graduan yang dikehendaki dengan kemahiran praktikal. Okay, kemahiran praktikal yang tinggilah. Di Politeknik, pelajar akan dibekalkan dengan pelbagai latihan dan juga ketersediaan pensyarah yang berkelayakan dengan pengalaman. Justru pelajar-pelajar yang mengikuti program terutamanya program diploma di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, terutamanya di Politeknik Kota Kinabalu, mestilah mempunyai kemahiran teknikal asas yang baik, terutamanya untuk memperbaiki dan juga menyelenggara peralatan elektrik mahupun elektronik, kerana mereka mempunyai cukup sebenarnya dari segi pengetahuan dan dapat mengenal pasti punca kerosakan. Okey, itu yang sepatutnya lah. Jadi objektif kajian saya, kajian ini dijalankan adalah untuk menilai sejauh mana tahap kemampuan pelajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik untuk membaiki peralatan-peralatan asas dan elektronik, contohnya televisyen, aircon, mesin basuh dan sebagainya lah. Okey, so apakah kepentingan untuk membaiki peralatan secara asas dan apa keperluan pelajar untuk mempunyai ilmu ataupun kemahiran lah berkaitan dengan membaiki peralatan. Okey, bagi meningkatkan bilangan produk yang dibaiki adalah sebahagian daripada strategi kitaran ekonomi. Itu secara asasnya. Dan oleh itu memperoleh momentum dalam perdebatan politik, saintifik maupun ekonomi. Allah Ta'ala 2021, manakala Cooper and Sylvia 2018 menyatakan pembaikan dapat meningkatkan jangka hayat produk serta penciptaan nilai, dan dengan itu sesuai dengan konsep bagi strategi gelong tertutup, close loop, dan pertumbuhan hijau, green technology lah. Untuk membaiki peralatan rosak adalah salah satu strategi alam sekitar yang paling berkesan dan ianya berpotensi untuk memperlahankan kitaran pengeluaran dan penggunaan dan seterusnya menghalang pembaziran dan mengurangkan pelepasan daripada pengeluaran dan pengangkutan serta menjimat tenaga. Dan juga dari segi green technology, untuk teknologi hijau, ia juga membantu untuk melestarikan alam sekitar lah. Salah satu kepentingan untuk membaiki peralatan-peralatan elektrik yang rosak. Jadi metodologi kajian saya, responden untuk kajian saya ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik yang mengikuti program diploma. Dan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik
Kota Kinabalu mempunyai 3 program, iaitu Diploma Kejuruteraan Elektrik, Diploma Kejuruteraan Elektrik Komunikasi dan Diploma Kejuruteraan Elektrik Komputer. Okey, jadi teknik pensampaian yang saya gunakan dalam kajian ini ialah pensampaian secara rawak, di mana bertujuan supaya semua pelajar JKE mempunyai peluang untuk terlibat sama di dalam kajian ini. Jadi item kajian merupakan jenis-jenis peralatan elektrik asas yang biasa digunakan di dalam rumah maupun pejabat lah. Dan dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif. So analisis deskriptif ini digunakan untuk mengenal pasti apakah jenis peralatan yang biasanya dibaikilah. Okey. Jawapan responden akan dipecahkan kepada 3, iaitu pernah membaiki dan berjaya, pernah membaiki tapi tidak berjaya, dan tidak pernah membaiki langsung. Okey, itu item soalan yang utamalah yang ditanyakan dalam kajian kes kami. Okey, jadi untuk latar belakang bagi responden yang saya ambil, so secara keseluruhannya adalah lebih kurang 62 pelajar yang telah memberi maklum balas lah. Okey, sebanyak 69.4% lelaki, iaitu seramai 43 orang, manakala perempuan seramai 19 orang, iaitu merangkumi 30.6% lah. Okey, secara keseluruhan daripada responden yang terlibat. Manakala dari segi pecahan mengikut semester 1 seramai 4 orang 65%, semester 3 14 orang 22.6%, semester 4 35 orang 56.5%, dan semester 5 9 orang 14.5%. Dan dalam kajian itu juga, so responden terbagi kepada mengikut SPNM dia orang lah, okay, iaitu pointer sepanjang pengajian, okay, daripada 2 pointer sehingga 4 flat. So mengikut soalan, so pernah mengikuti sebarang kursus atau baiki formal atau membaiki barangan elektrik, tidak sebanyak 42 orang, dan ya, di mana mereka mengikuti seramai 20 orang. Manakala pernah mempelajari daripada YouTube, 8 orang tidak pernah dan 54 orang pernahlah. Okay, dan di mana seramai 3 orang menyimpan sebagai alat ganti dan 6 orang terus hantar ke kedai untuk dibaiki. Dan hasil kajian berdasarkan item-item yang telah disenaraikan, so saya menyenaraikan beberapa peralatan lah, okay? Dan daripada keseluruhannya, so sebanyak 65.82% tidak pernah cuba untuk membaiki langsung peralatan elektrik, manakala 19.5% mencuba membaiki peralatan dan berjaya, okay, membaiki peralatan tersebut, dan juga seramai 15.3% mencuba membaiki tetapi tidak berjaya, okay, daripada 62 responden. Dan berdasarkan hasil kajian juga, so yang paling tinggi yang tidak pernah cuba membaiki adalah vacuum, peralatan vacuum, iaitu sebanyak 80.65%. Dan peralatan yang paling banyak cuba dibaiki dan berjaya dibaiki adalah kipas, 46.77%. Di mana apa yang saya nampak, kipas ni kerana kebanyakan pelajar terdedah dan juga didedahkanlah dalam silibus di Politeknik, okay, berkenaan dengan perbaikan kipas. Jadi kesimpulan daripada hasil kajian saya, dapatan kajian ini menerangkan bahawa majoriti pelajar diploma yang mengambil program kejuruteraan sebenarnya tidak pernah secara langsung membaiki peralatan elektrik yang rosak. Keadaan ini boleh dilihat dari segi 2 aspek. Pertama, kemungkinan barang yang mereka beli adalah sebenarnya yang berkualiti ataupun tidak pernah mengalami kerosakan langsung.
manakala yang kedua mungkin mereka tidak berminat untuk memperbaiki barangan tersebut. Walaupun begitu, masih terdapat segelintir pelajar yang berminat untuk mencuba memperbaiki peralatan dan perkara ini dilihat sebagai sesuatu yang positif disebabkan pelajar ingin mengasah kemahiran dan membuktikan kebolehan mereka. Jadi jika dilihat daripada kajian Cooper dan Sylvia 2018, sebenarnya kemahiran untuk memperbaiki peralatan yang rosak merupakan satu sumber pendapatan ekonomi. Ini kerana ia mempunyai potensi sumbangan dari segi kerja perbaikan, kelestarian ekonomi, alam sekitar dan juga sosial. Jadi itu sahaja hasil kajian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.